Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Alhamdulillah, bersyukur hari ini Kawah Buku dapat meneruskan podcast yang setelah sekian lama kita tak buat. Dan yang istimewanya bersama-sama dengan saya adalah Abang Rosli Ibrahim. Siapa lagi kalau bukan penulis kepada buku Masyarakat Cantik Enigma Penyisihan OKU, antara buku terbaru yang sebenarnya Kawah Buku terbitkan melalui imprint kami, Suluh Merdeka. Jadi Abang Rosli, terima kasih banyak sebab datang ke Kawah Buku hari ini. Sama-sama. Datang daripada Wangsa Maju bang? Ya betul, datang dari Wangsa Maju. Ni dah malam dah ni, lepas ni nak balik macam mana kan? Tapi tak apa, itu kita fikir sama-sama lah nanti kan. Kita fikir kemudian. Fikir kemudian. Yang penting bang, malam ni, hari ni kita nak bincang tentang buku yang abang baru terbitkan tahun 2023. 23 ya. Masyarakat Cantik Enigma Penyisihan OKU. Ini buku ke berapa bang? Dia buku ketiga. Buku ketiga bang Ya, betul. Buku pertama tentang apa bang? Dan buku kedua juga? Sama juga. Buku pertama OKU Bangkit. Buku kedua Gelap Mata Percikan Renungan Seorang OKU Penglihatan. Buku ketiga Masyarakat Cantik Enigma Penyisihan OKU. Maknanya ketiga-tiga buku ni semua bercakap tentang OKU lah bang. Betul. Dan memang abang mengabadikan diri dalam kehidupan abang untuk menulis tentang OKU. Ya betul. Sebab buku tentang OKU ni tak banyak kan. Jadi utamanya dalam bahasa Melayu. Jadi saya telah menghabiskan masa sejak 2013 sehingga sekarang, kira-kira macam dah 10 tahun ya. Daripada 2013 tu maksudnya buku pertama abang lah? Betul. OKU Bangkit. OKU Bangkit. Lepas tu 2015 Gelap Mata dan 2023 Masyarakat Cantik. Maknanya 8 tahun sebelum abang keluarkan buku yang terakhir. Betul. Dan kira macam buku ni adalah final untuk saya memahami persoalan OKU lah. Oh, maksud final tu macam mana bang? Maksudnya saya dah boleh dikatakan hampir menguasai bidang disability study lah, macam tu. Disability study. Betul. Maknanya apa yang abang ungkapkan di dalam Masyarakat Cantik ini adalah percikan daripada hikmah dan kebijaksanaan abang setelah bertahun-tahun menekuni bidang inilah. Bidang OKU Betul. Jadi maknanya buku ni adalah sebuah kemuncak kepada sebuah kebijaksanaan. Betul. Dan sebab tu saya memberikan penghuraian konsep tu tepat dengan istilah yang digunakan dalam disability study lah. Maknanya kalau abang sebut disability study ni memang wujud pengajian dekat Malaysia? Tak ada. Disability study tak ada pengajian di Malaysia bang? Tak ada. Universiti. Tak ada, memang tak ada. Oh, tak ada. Tu macam kelakar sikit kan? Tak ada. Cuma di barat memang kita boleh ambil pengajian ni lah, pengajian disability study ni lah. Kalau di barat memang banyak universiti-universiti terkenal antarabangsa memang menawarkan kursus ini lah, baik di peringkat sarjana ataupun PhD lah. Maknanya di Malaysia kita tak ada. Tapi sebenarnya kalau saya tengok beberapa buku dari penerbit Universiti Malaya, ada hari tu saya jumpa daripada penerbit Universiti Malaysia Sabah. Ada beberapa pensyarah yang menekuni juga bidang OKU ni. Saya tak tahu kalau mereka mempunyai satu bidang khas disability studies, tetapi ada buku-buku ataupun penerbitan yang diterbitkan itu bersekitar tentang OKU, seperti model sosial, tak silap itu ada kan buku hari itu yang kita dapatkan, dan ada juga berkaitan dengan Empowering Disability, Empowering Disability Universiti Malaya. Walaupun mereka menerbitkan, tetapi rupanya tiada satu silibus pengajian yang khusus ataupun disiplin study yang khusus berkaitan dengan disability. Betul, tak ada. Kalau ada pun dia macam serpihan-serpihan sahajalah.
Kalau macam tak salah saya macam di USM tu dia adalah untuk pengajian kerja sosial, adalah belajar tentang disability sedikit sebanyak kan. Tapi itu satu sudut bang, itu dari sudut akademik kan. Nah, untuk mencari bahan-bahan berkaitan dengan OKU sekalipun, bila kita bercakap tentang OKU, bahan ni maksud saya adalah bahan bacaan. Kan? Bahan bacaan ni dari sudut akademik itu pun sudah susah sebenarnya, hanya beberapa yang menulis tentang OKU. Dan kita nak mencari sebuah bacaan yang santai. Sebuah bacaan yang santai maksud saya ni bukan monolog, bukan benda yang bersifat diari, tapi dia adalah sebuah advokasi. Tetapi dia tidak berat, tidak ringan, mempunyai sebuah pembacaan yang agak mempunyai nilai ilmiahnya, tetapi boleh dibaca oleh semua. Buku-buku seperti itu agak kurang bang kan? Hampir boleh dikatakan tak ada lah sebenarnya. Dan saya rasa Masyarakat Cantik ni adalah telah menggabung kedua-duanya lah. Maksudnya sisi akademik juga ada, sisi santai dan pun ada juga. Jadi dia macam sintesis lah antara kedua sudut pandang tu kan. Tapi betul tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau tuan-tuan dan perempuan melihat buku Masyarakat Cantik ni yang Abang Rosli tulis, kalau kita dapat membuka lah, saya bagi contoh lah kalau kita dapat buka beberapa muka surat yang ada dekat dalam kita boleh tengok buku ini sertakan dengan nota kaki sebenarnya, nota-nota kaki yang penuh. Dan kalau kita tengok bibliografi buku ni, sebenarnya ni buku santai. Saya kira bahawa buku ni bukanlah sepenuhnya buku ilmiah. Dia mungkin buku separa ilmiah. Dia tidak ditulis dengan kaedah ilmiah. Dia tidak ditulis dengan kaedah ilmiah. Maknanya dari sudut memenuhi kriteria metodologi yang tertentu. Tidak. Memang tidak, tetapi dari sudut etika penulisannya dipenuhi dengan, saya kira bahawa ada wibawanya. Kenapa ada wibawa? Kerana ada rujukannya. Saya kira ni bang, kalau bibliografi ni tak terkira lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang 7 ke 8 helai. Maknanya lebih kurang 16 muka surat lebih kurang. Hanya telah disertakan bibliografi senarai rujukan yang telah abang gunakan untuk menghasilkan sebuah buku Masyarakat Cantik yang lebih kurang 300 muka surat ni bang. Betul. Jadi ini adalah, betul lah abang cakap tadi, ini adalah penamat kepada abang rasa study abang di dalam bidang OKU. Dan saya kira mungkin selepas daripada ni, kalau abang terbitkan lagi buku, mungkin terkeluar sikit kot daripada bidang OKU yang sebelum ini yang abang tulis Jadi ada rancangan untuk buku seterusnya bang? Ada. Ada Ada. Bagi hint sikit bang. Saya ikutkan sebenarnya nak menyiapkan sahaja kertas kerja di Simposium Muzik Ipoh berkaitan muzik, tentang estetika kerohanian dalam muzik rock. Masa saya bentang tu dia separuh je kertas kerja tu, tapi saya dah siapkan sepenuhnya. Cuma saya nak membaiki balik kertas kerja tu untuk disesuaikan menjadi buku. Jadi ada beberapa bahagian yang perlu diberikan nota kaki, perlu diberikan penambahan bab. Jadi nak susun menjadi bab. Jadi itu yang mungkin sedikit lambat dan perlu membaca beberapa buku lain untuk menambahkan pemahaman saya terhadap soalan tu lah. Jadi topiknya adalah berkaitan dengan muzik. Muzik dia antara satu bidang yang saya suka juga lah. Oh, okey. Saya teringat selingan lah bang Dr. Taqiyuddin daripada Sains Politik UKM, dia hasilkan satu buku muzik rock daripada proto rock sehingga glam rock. Sekitar tahun 50-an sampai 60-an dia dokumentasikan. Dan menariknya kerja buat buku tersebut pun dimulakan sebenarnya daripada presentation ni dekat Port Ipoh tu.
Ya, betul. Kan? Jadi abang pun sama, selepas dah membentangkan paper, abang pun nak keluarkan buku tentang muzik. Betul. Jadi maknanya Pot Ipoh ni telah menginspirasikan untuk lebih ramai penulis. Betul. Menghasilkan buku-buku tentang muzik. Dan buku muzik pun kurang sebenarnya, bang. Betul. Buku muzik sangat kurang dan kita macam anggap muzik ni benda-benda yang santai kan. Tak, sebenarnya apa yang terhasil daripada muzik kita ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh garap dan gali lah untuk perkembangan kajian-kajian akademik berkaitan muzik kan. Maknanya sepertinya muzik ini memang kalau secara umumnya orang tidak melihat bahawa ia seperti ada nilai ilmiah untuk diberikan study yang lanjut. Kita tertinggal sebab kalau di negara jiran misalnya Indonesia kan, kalau kita tengok saya baca juga kajian-kajian mereka pasal muzik rock apa semua ataupun estetika kerohanian ataupun idea konsep-konsep kerohanian dalam muzik mereka dah start awal sebenarnya. Mereka dah kaji muzik tahun 60-an, 70-an. Jadi kita ni masih tertinggal sebenarnya. Kita ada kelemahan itu dan kelemahan itu perlu bukan hanya diselesaikan oleh orang akademik. Akademik buat kerja dia, tapi orang yang berminat dengan sesuatu topik juga perlu menulis lah. Okey bang, kita tinggalkan dulu tentang muzik. Maknanya kita dah tahu bahawa gambaran penulisan abang selepas daripada ni, dan mungkin ini adalah buku yang disebutkan tadi adalah satu-satunya ataupun buku yang ketiga dan yang terakhir Abang Rosli menulis tentang OKU secara spesifik, advocate mengenengahkan isu-isu OKU ke hadapan ke dalam masyarakat untuk pengetahuan masyarakat, untuk mengajak masyarakat berfikir sama-sama tentang OKU dan OKU sendiri memikirkan tentang nasib mereka sebagai OKU. Jadi kita beralih kepada buku ni bang, buku Masyarakat Cantik, sebuah buku yang baru sahaja dihasilkan pada tahun ini. Saya nak tanya abang, memang 8 tahun ke abang hasilkan buku ni? Sebab abang cakap tadi tahun 2015 abang hasilkan buku Gelap Mata. 2023 abang hasilkan Masyarakat Cantik. So itu adalah tempoh 8 tahun. Adakah memang penghasilan buku ini 8 tahun ataupun ia hanya baru bermula sebenarnya asalnya Masyarakat Cantik ni sebenarnya adalah nak digabungkan dengan Gelap Mata. Tetapi penerbit terdahulu ni dia rasa buku terlalu tebal. Jadi bahagian yang nak dimasukkan ke dalam Gelap Mata tu telah diasingkan lah. Jadi dia dah siap dah sebenarnya, 2017 dah siap. Tetapi ketika itu saya peram. Saya peram lah, simpan dulu kan. 2017 dah siap. Dah siap. Maknanya 2 tahun selepas daripada Gelap Mata lah. Dah siap dah. Tapi saya peram dan menyemak ulang, editing apa semua kan. Selain tu dah buat perancangan untuk menyiapkan buku-buku lain lah apa semua. Dan ketika dalam 2000 sebenarnya dah niat dah untuk buat 2020 sebenarnya nak buat dah. Tapi ketika itu PKP, COVID apa semua, jadi banyak tertangguh. Jadi kita pula mengalami kerawatan dalam tempoh 2021, 2022 apa semua. Jadi kebetulan pula saya tak ada orang yang nak edit. Nak edit buku apa semua kan. Sebab kalau kita sebagai penulis edit ni dia macam lambat sikit lah. Yalah. Lambat sikit, macam ada kepenatan apa semua. Jadi cabaran-cabaran tu saya terpaksa hadapi lah. Cuma kalau nak dikirakan yang bahagian akhir, bahagian epilog itu memang itu baru dibuat lah. Itu adalah semacam manifestasi saya terhadap apa yang saya telah geluti hampir 7-8 tahun tu lah. Jadi semuanya saya tumpahkan, saya tuliskan dalam bahagian epilog. Ya, epilog. Maknanya epilog jadi ni pergelutan pemikiran saya dalam bidang ini tertuang dalam itulah, dalam bahagian epilog. Bahagian epilog ni. Jadi buku ni bang, kalau dikira-kira ada 4 bab, ada 4 bahagian besar kalau saya boleh kongsikan dengan penonton kita. Bahagian pertama ni dilema kehidupan sosial. Bahagian kedua antara cabaran dan sokongan. Bahagian ketiga OKU dalam tradisi Islam. Dan yang keempat adalah daripada idealisme ke aksi.
Jadi bang, ini adalah soalan yang selalu kita tanyakan setiap kali kita beracara, kita berforum, kita berdiskusi buku. Hari tu pun di PBAKL kita dah berkongsi juga. Soalan yang sama yang saya akan ulang untuk penonton khas kita di podcast Masyarakat Cantik ini ialah kenapa masyarakat cantik? Masyarakat cantik adalah kata yang saya pinjam daripada filem Sumpah Orang Minyak. Skrip ditulis oleh S. Sudarmaji. Dari sini saya dah mendengar, dah memikirkan perkataan masyarakat cantik ni sejak 2016-17 lagi lah. Gitu. Jadi saya dah simpan dalam fikiran saya setelah menonton berulang-ulang filem Sumpah Orang Minyak. Dan saya rasa filem ni sangat besar maknanya bila dia mengangkat kata masyarakat cantik itu sendiri. Dan saya membuat kesimpulan bahawa dari filem inilah sebenarnya tema OKU yang saya nak gerakkan menggunakan kata masyarakat cantik. Ada persoalan lain. Saya yang abang minta maaf tapi abang kena jawab juga. Kenapa ejaan masyarakat cantik itu sebegitu? Dia tidak macam ejaan sebagaimana yang disahkan oleh DBP masyarakat cantik kan. Dia sebenarnya saya kalau ingat tahun 60-an ada majalah Panji Masyarakat. Ejaan masyarakat kita itu pun MASHARAKAT. Dan sebenarnya saya juga pernah membaca buku-buku terbitan DBP tahun 60-an. Memang perkataan masyarakat dieja begitu. Itu juga perkataan cantik misalnya. Jadi saya merasakan bahawa dengan menggunakan perkataan ini, dia adalah satu bentuk simbol lah untuk kita mengenang penulis skrip itu sendiri dan tema filem itu. Jadi sebenarnya secara tersiratnya saya nak mengatakan bahawa tema OKU telah ada dalam perfilman kita sejak awal lagi sebenarnya. Kita telah menggarap idea-idea tadi ke dalam persuratan kita, baik filem ataupun baik sastra misalnya kan. Jadi itulah tujuan menggunakan ejaan tadi. Sumpahan Orang Minyak Sumpahan Orang Minyak dan Masyarakat Cantik. Boleh abang bagi sikit di mana ruang ataupun di mana babak, kalau tidak babak pun, apakah intipati penting di dalam filem Sumpahan Orang Minyak itu yang menyebabkan memberi inspirasi yang besar kepada abang untuk menamakan Masyarakat Cantik ini? Bahkan bukan hanya menamakan buku ini dengan Masyarakat Cantik, tetapi menyimpulkan permasalahan ataupun penyakit masyarakat kita pada hari ini dengan terma ataupun dengan tema Masyarakat Cantik itu. Kalau dari segi perwatakan dalam filem Sumpah Orang Minyak, kita tengok watak si bongkok adalah watak yang dianggap tidak cantik. Si bongkok ni yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee. Dan dia kakinya pincang. Jadi oleh kerana kaki dia pincang dan dia difitnah telah membunuh penghulu kampung tadi, jadi orang-orang kampung benci pada dia. Dan akhirnya Buyung, ini kira macam watak antagonis dalam filem tadi, mengejar dia keliling kampung dan dia minta perlindungan daripada Pak Slamet di waktu hujan. Itu di permulaan babak filem lah. Dari situ Pak Slamet dah nasihatkan bahawa memang kehidupan dia begini, memang kehidupan orang yang menghina akan tetap menghina. Kalau kau ke langit hijau pun si penghina akan tetap menghina. Tapi dia macam degil, dia kata esok dia nak lari dari masyarakat cantik. Jadi lari dari masyarakat cantik adalah satu ungkapan yang nak merujuk kepada keadaan dia yang disisihkan. Keadaan dia yang tersisih tadi. Kerana tu dia nak menghindarkan diri dia dari masyarakat cantik. Padahal pada kenyataannya dia tidak mampu lari sekalipun ke langit hijau, kerana penghinaan terhadap ketidakcantikan dia tu akan tetap sentiasa wujud. Tetapi penggunaan yang digunakan dalam filem itu untuk lari daripada masyarakat cantik itu sangat menangkap Betul. Lari daripada masyarakat cantik. Betul. Dan kalau dia lari ke langit hijau pun dia tak boleh
tak boleh menghindari daripada penghinaan. Jadi saya rasa besar betul makna yang digunakan perkataan tadi. Saya memang sangat terpukau. Dan saya rasa bangga kerana saya anggap bahawa diri saya lah orang yang pertama mengangkat perkataan masyarakat cantik daripada filem tu tadi. Dan saya kira bahawa bahagian pertama daripada buku abang ini, Dilema Kehidupan Sosial, saya mengirakan bahawa ini adalah sebuah dilema yang dialami oleh seorang OKU di Malaysia pada hari ini yang struggle, yang bertarung, yang berjuang dalam kehidupan dia berhadapan dengan masyarakat cantik di Malaysia. Ya. Itu bahagian yang pertama, bang. Betul. Jadi dilema ini saya kira bahawa abang mengisi dengan pelbagai anekdot-anekdot kan, antaranya tentang kisah mengemis. Betul. Lepas tu bila orang bercakap tentang sindiket, orang cakap pengemis ini adalah sindiket. Betul. Jadi betapa orang mula menghinanya para pengemis, khususnya apabila tengok OKU sebab beranggapan OKU ini adalah alat kepada sindiket. Okay. Dan juga macam mana cabaran dan dugaan kemunafikan masyarakat ni antara topik yang abang letakkan kat dalam ini, yang saya kira bahawa macam mana masyarakat kita ini melihat OKU itu sebagai subjek untuk melepaskan diri dia, bukan untuk melepaskan OKU tu. Saya bagi contoh bang kan, saya membaca satu anekdot di dalam kisah ini kan, apabila orang tiba-tiba memasukkan duit dalam poket abang. Ya. Orang masukkan duit dalam poket abang. Jadi abang pun terkejut lah kan, kenapa orang nak masuk duit dalam poket abang kan. Jadi dia ada dua situasi, dia ada dua keadaan yang mana si yang memberi memikirkan apabila dia memberi duit kepada seorang OKU, maka Tuhan akan merahmati dia lah. Kerana pada tanggapan dia sedang menolong orang yang susah. Okay. Walaupun mungkin cara fikir itu kita boleh subjektif lah, kita boleh cakap ya baik ataupun tidak. Tetapi pada tanggapan seorang OKU pula mempunyai pemikiran, kenapa aku diberi duit? Kenapa aku diberi duit? Dan kenapa apakah sebab OKU ini menyebabkan aku terima duit ni? Jadi dilema itu antara orang yang memberi dan juga orang yang menerima, dia sentiasa ada pemikiran yang berbeza antara orang yang memberi dan juga orang yang menerima. Jadi bila kita bercakap tentang kemunafikan tadi bang, kemunafikan, saya tak menafikan bahawa orang yang memberi itu baik. Orang yang memberi itu baik. Kita tak pernah menafikan orang yang memberi itu baik. Tetapi bang, kadang-kadang mereka merasakan dengan tanggungjawab sebegitu ataupun dengan pemberian sebegitu telah melangsaikan tanggungjawabnya sebagai seorang masyarakat. Betul. Telah selesaikan semua hal. Telah selesaikan semua hal. Sedangkan bang, kita bercakap tentang bagaimana seorang OKU ini nak diintegrasikan masuk ke dalam masyarakat. Susahnya nak dapat pekerjaan, susahnya nak mencari kerja, susahnya nak cari makan, nak sara hidup, apatah lagi nak sara keluarga bang. Nak bekerja kat mana-mana, orang pun tak nak. Akhir sekali terpaksa mengemis. Orang bagi duit, derma, orang rasa macam selesai. Sedangkan masalahnya adalah jauh lebih besar daripada tu bang. Betul. Mungkin abang boleh terangkan sikit tentang dilema sebenarnya sebagai seorang OKU yang abang ungkapkan di dalam buku Masyarakat Cantik. Apa yang saya boleh katakan, macam pengalaman saya dekat PBKL lagi tu. Mungkin Azhar tak perasan kot. Masa tu dekat bus mana saya tak ingat. Tiba-tiba ada orang jolok duit RM5 dalam tangan saya. Betul. Tak perasan? Betul. Lepas tu saya ulur balik kat dia kan. Lepas tu dia tolak tangan saya. Daripada aku tolak tarik, aku masuk je dalam poket. Tapi masa tu macam apa
kalau keadaan saya yang mungkin saya kata tolak ataupun jatuhkan. Tetapi itu lebih mengaibkan. Maksudnya saya memikirkan dia punya harga diri lah, proudness. Tapi ketika itu, dia fikir tak saya punya proudness? Tiba-tiba dia tanpa saya kenal, tanpa dia bagi salam, tiba dia jolok duit misalnya. Kan? Sebab tu saya kata kalau saya nak balik pada cerita dulu, saya ingat pernah sembang dengan arwah Ismail Saleh lah. Arwah Ismail Saleh pergi bank masa tu. Dia seorang dengan pakaian office lah, pakaian pejabat lah, dengan tie apa semua kan. Benda yang sama berlaku. Ada orang masukkan duit dalam tangan pada Ismail Saleh. Maksudnya sekalipun dia seorang besar, orang yang dikenali, ataupun mungkin orang tu tak kenal dia pun, ataupun mungkin kenal, kita tak tahu. Tapi maksudnya dalam keadaan dia berpakaian yang bukan berpakaian pengemis, bukan berpakaian kotor, tetapi kerana dia tak nampak, pakai tongkat, pergi bank, orang anggap dia nak mencari duit. Jadi sebenarnya itulah dilema dia sebenarnya. Dilema dia di sini adalah kita nak dilayan sebagai insan, mempunyai hak untuk hidup dari segi pekerjaan, cara hidup, dari segi yang dikatakan hak untuk hidup ni, dia adalah common, dia adalah benda yang biasa difaham oleh seseorang. Manusia ada nyawa, mestilah dia nak hidup, nak makan, nak berkahwin, nak berkeluarga, nak bermasyarakat, benda yang common. Tetapi bila sampai kepada persoalan OKU, dia macam stuck tau. Dia macam blur. Itu saya kata macam OKU ni, dia ni manusia ke atau bukan manusia? Kalau manusia, tentulah dia akan fikir, oh dia ni ada keperluan hidup dia. Dia perlu makan, minum, cara hidup diri, kahwin, perlu bermasyarakat, perlu bersosial, perlu berrekreasi. Ada masa gembira, ada masa sedih, ada masa susah, ada masa senang. Itu adalah kata fitrah kehidupan manusia. Tapi bila sampai pada persoalan OKU, dia jadi macam stuck. Okey. Lepas tu masyarakat pula dia macam tidak memikirkan hal-hal yang tadi dia tak dapat membayangkan. Saya pun tak dapat nak gambarkan bagaimana, padahal itu kan manusia kan. Kenapa kau tak boleh nak membayangkan benda-benda yang semudah ini? Maksudnya kalau contohnya seorang tanya, kenapa dia jual tisu ni? Cari makan cik. Habis kenapa tak cari kerja? Dia tak dapat bayangkan kalau orang tak nampak tak boleh bawa lori. Dia tak dapat bayangkan ke orang tak nampak tak boleh rompak bank. Contoh kan. Tak boleh juga nak buat jahat pun tak boleh juga. Pun tak boleh, buat jahat pun tak boleh. Betul tak? Kan? Ataupun orang buta tak boleh tiba-tiba curi telefon atas meja orang. Nak lari pun kena langgar kan. Jadi maksudnya benda sesimpel itu. Sebab dia macam, sebab tu masyarakat oleh kerana imajinasi dia di tahap yang nol, tahap kosong, jadi dia tak dapat memulakan kesedaran, apa lagi pengupayaan tau. Kita cerita di tahap kesedaran, tahap yang sangat-sangat minimum, yang ini kesedaran. Kau sedar tak bahawa kau berhidup bersama dengan orang buta, orang OKU misalnya kan. Ataupun bila kau tengok pelat kuning ni, kau rasa benda ni hiasan jalan ke ataupun ada kegunaan untuk masyarakat tertentu. Contohnya kan. Itu je. Yalah. Maksud dia kalau lah peringkat awareness kan, peringkat sedar, dia orang kata kalau kita kan ada pepatah kan, orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Maka ini tak kenal tadi. Maka first stage itu, kenal itu tak berlaku. Tak berlaku sebenarnya. Apatah lagi apabila OKU itu tiba-tiba macam abang sebut tadi, dia jadi stuck. Dia tak nampak di balik OKU ni adalah seorang manusia yang perlu dilayan sebagai seorang manusia dengan sifat manusiawinya. Betul. Benda tu tiba-tiba jadi hilang. Sebab
barangkali itulah yang Tan Sri P. Ramlee sebut masyarakat cantik tu. Betul. Sebab kesempurnaan itu telah mengaburi diri dia untuk melihat selain daripada yang berbeza daripada dia. P. Ramlee sangat mendahului zaman kerana bila dia menggambarkan penyisihan masyarakat cantik terhadap si bungkuk. Si bungkuk telah tergelincir ke arah yang sangat menakutkan. Ketika dia rasa takdir tidak memihak kepadanya. Lalu dia injak-injak kubur ayah dia. Dia kata, sebab engkau lah aku jadi begini. Terhina, terkutuk dan tersisihkan. Lalu sebenarnya imajinasi dunia bunyat lah imajinasi yang dia tertarik, sebab oleh kerana manusia terlalu memikirkan cantik sehingga dia terperangkap satu alam yang maha cantik. Lalu bila dia pergi kepada alam maha cantik, dia untuk menjadi cantik dia perlu masuk ke bahtera Nuh apa semua, mandi dengan bahtera Nuh, kemudian dia nak cuba hidup dengan orang bunian, tak boleh. Lalu bila dia turun balik ke alam dia rasa dia telah melakukan hal yang sama, yang mana dia menjadi cantik. Lalu dia melihat orang-orang yang di luar tadi, orang yang tidak cantik. Kerana tu dia akhirnya membunuh, menginaya misalnya kan. Jadi sebab tu di akhir filem, akhirnya bila bunian telah dikurung dalam botol, akhirnya penghulu mengangkat penghulu bunian mengangkat penghulu baru, ketua kampung baru. Dia letak tangan di atas kepala dan dia kata, kau kena tegakkan keadilan. Kena letakkan keadilan dan kena layan manusia sama. Sebenarnya itu sebenarnya pesan yang maha besar sebenarnya. Dan itulah saya rasa filem tadi sebenarnya memberikan kesan kepada saya lah. Sampai kadang termimpi-mimpi tinggal ngigau dialog-dialog dia kan sebenarnya. Maknanya masyarakat cantik ini adalah hal-hal yang bersekitar di dalam alam pemikiran kita, bang. Betul. Maknanya orang yang quote-unquote yang disebut sempurna itu boleh melihat, boleh merasakan diri mereka adalah sebahagian daripada kecantikan dan menganggap mereka yang bukan quote-unquote tidak sempurna itu terkeluar daripada masyarakat cantik tadi. Tapi dalam masa yang sama, benda itu juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Betul. Walaupun orang itu adalah OKU. Betul. Selagi mana pada tingkat pemikiran dia mempunyai suatu istilah, mereka mempunyai keistimewaan, kesempurnaan, berbeza lebih baik daripada orang lain, maka waktu itu pada waktu itulah kita mula menyisihkan ataupun menyingkirkan hak kehidupan orang lain dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika P. Ramlee nak bagi hadiah gambar kepada Afida, kan dia bagi lukisan gadis cantik dan binatang. Binatanglah dia. Maksudnya dia nak mengatakan bahawa sebenarnya masyarakat kalian ni telah menganggap aku ni binatang. Dan gadis cantik dan binatang adalah satu perlambangan di mana betapa berlakunya jurang sosial di antara gadis cantik dan binatang tadi sebenarnya. Lepas tu bila kali kedua dia bagi gambar, dah lain dah. Dah lain dah. Dia tak tulis gadis cantik dan binatang. Gadis cantik dan lelaki jejaka impian apa semua kan, tak salah saya. Jadi di situ dah macam simbolisme ataupun dalam bahasa filem disebut sebagai subtext itu sendiri menggambarkan bahawa jurang sosial tadi telah mengecil. Ya bang. Jadi saya kira bab pertama ini sebenarnya yang memberikan dilema kehidupan sosial ini sebagai manifestasi kepada masyarakat cantik. Tema itu sebuah kritik kepada masyarakat yang melihat ketidaksempurnaan OKU itu sendirilah dibandingkan dengan kesempurnaan mereka, quote-unquote lah kesempurnaan kan. Dan di dalam bab yang kedua, bahagian yang kedua, abang ada menyentuh tentang antara cabaran dan sokongan. Dan saya kira diskurs yang besar yang abang ketengahkan di dalam buku ini adalah tentang
model model sosial ketidakupayaan. Sebab saya ingat bahawa antara yang abang letak di dalam buku ini, masalah kita masih terperangkap di dalam sebuah model yang kita sebut model perubatan. Apabila kita bercakap tentang model perubatan, maknanya model yang beranggapan bahawa OKU ini ialah mereka yang lemah, yang tidak upaya, yang perlu disembuhkan, yang serba kekurangan. Dan sebagaimana model sosial pula sebaliknya, yang menerima keadaan tersebut dan cuba untuk mengadaptasikan OKU itu ke dalam masyarakat dengan memberikan accessibility seluas yang mungkin untuk mereka masuk ke dalam masyarakat dan menikmati kehidupan bermasyarakat sebagaimana orang lain. Dan saya kira abang menyentuh tentang banyak diskurs tersebut di dalam bahagian yang kedua ni bang. Jadi mungkin abang boleh ceritakan sikit tentang model sosial ketidakupayaan. Saya suka buat satu analogi tentang kotak dan bintang. Di mana ada satu kotak 4 segi, di situ dilukis bintang, bintang 5. Tapi di luar kotak tu lah. So bintang-bintang di luar ni dia perlu masuk ke dalam kotak. Okey. Bentuk bintang yang di luar nanti dia bermacam-macam. Dia ada macam-macam bentuk. Ada bulat, ada bujur, ada 3 segi, ada 4 segi, ada panjang, ada yang tak tahu bentuk apa. So macam mana kita nak buat bintang tadi dapat masuk ke dalam kotak tadi? Sedangkan lubang pada kotak tadi hanya ada satu bentuk sahaja. Lalu adalah cadangan mengatakan bahawa tak apa, kita koyak je kotak ni. Kita koyakkan bintang ni. Kita ikut bentuk seperti dalam bentuk yang di tepi kotak ni. Kalau dia bentuk bintang 5 segi, kita kena gunting bintang yang di luar ni tadi bentuk sama. Bentuk sama macam boleh masuk dalam kotak. Ada yang kata tak, kita gumpal dia. Ada yang kata tak, kita kena masukkan ke dalam air dan gonyok-gonyokkan dia. Tapi apakah kaedah yang sebenar? Okay, sebenarnya kotak tadi adalah satu bentuk masyarakat. Sementara bentuk yang berada di kotak bentuk bintang 5 segi adalah satu bentuk satu ruang untuk dia masuk. Sementara bintang-bintang di luar adalah bentuk-bentuk yang pelbagai. Ada orang OKU, ada wanita, ada kanak-kanak, ada ini. So, macam mana kotak tadi nak menerima tadi bentuk-bentuk yang pelbagai? Cara yang mudah adalah kita buka kotak tu seluasnya. Buka penutup kotak. Jadi semua jenis bintang, tak kira bintang timur, bintang barat, bintang utara, apa sahaja bentuk boleh masuk ke dalam kotak tadi. Jadi apa yang saya nak maksudkan di sini adalah bahawa masyarakat mesti terbuka untuk menerima kepelbagaian bentuk bintang tadi. Tanpa memilih, tanpa meronyokkan dia, tanpa menggunting dia, tanpa memaksa dia dengan model perubatan tadi untuk dia mengikut satu bentuk tertentu sahaja. Tetapi terimalah dia dengan kepelbagaian rupa bentuk yang dia memang sudah sedia kala begitu misalnya. Itulah analogi yang mudah untuk menerangkan bagaimana konsep model sosial dan model biologi. Ini tidak bermakna bahawa kita menolak untuk seseorang individu itu mendapatkan perkhidmatan perubatan. Dia tidak ada masalah jika dia memang boleh menyelesaikan masalah dia tak nampak. Misalnya dia ada glaukoma. Dia nak menyembuhkan glaukoma dia dengan mendapatkan rawatan perubatan. Itu tidak masalah. Tetapi jika model perubatan tu satu-satunya syarat untuk dia masuk ke dalam kotak tadi, untuk dia mesti mengikut bentuk di luar bentuk kotak, bentuk yang ada di luar kotak tadi untuk dia masuk dalam kotak, maknanya kita telah memaksa dia. Tapi kalau dia mampu, dia boleh, dia bersedia tanpa ada paksaan, tak apa, tak ada masalah.
Jadi power bang analogi tadi tu kan. Analogi tadi tu menggambarkan bahawa masyarakat yang harus terbuka menerima kepelbagaian orang yang berbeza daripada kita untuk integrate, masuk bersama, bergaul ke dalam masyarakat. Jadi saya kalau saya ada beberapa perkara yang menyentuh hati saya semasa baca buku ni. Anekdot yang saya paling terkesan sekali adalah, saya tak tahu, mungkin setiap kali kita bercakap bang kan dekat audien, baik audien dalam podcast kita ataupun hari tu di Pesta Buku, dan mungkin juga sebelum itu sudah beberapa kali kita bercakap tentang buku Masyarakat Cantik. Saya tak penat, untuk makluman kawan-kawan sekalian, saya tak pernah penat untuk menceritakan tentang kisah ataupun anekdot yang menceritakan tentang struggle, perjuangan, pertarungan seorang OKU, dan dalam konteks ini Abang Rosli menceritakan tentang kisah dia sendiri. Sewaktu bagaimana Abang Rosli nak minta kerja kan. Saya kira bahawa itu adalah rakus dan jahatnya tindakan seorang manusia boleh pergi sampai ke situ. Abang Rosli nak minta kerja satu kilang, datang Abang Rosli pakai tongkat tu datang minta tongkat nak pergi minta kerja ke satu kilang. Apa yang berlaku, saya tak cerita detail lah, tapi apa yang berlaku dekat kilang tersebut adalah disangkakan pegawai keselamatan yang menjaga pagar tu membuka pagar untuk memberi laluan untuk Abang Rosli nak pergi masuk minta kerja. Tetapi yang dibuat adalah sebaliknya, iaitu melepaskan anjing-anjing untuk membiarkan anjing tersebut mengejar Abang Rosli, yang waktu tu Abang Rosli pun tak nampak, dengan tongkatnya berlari pergi untuk mengelak daripada digigit oleh anjing lah. Dan saya kira bahawa begitulah stigma masyarakat yang terlalu menebal kepada OKU. Kan, sangkaan apabila seorang OKU ini dia tidak akan mempunyai daya ataupun kemampuan untuk bekerja di kilang ataupun bekerja sebagaimana orang kebiasaan. Jadi ya, saya rasa stigma itu tidak hilang dan masih ada sehingga sekarang. Saya kira ingat juga peristiwa dekat waktu kita dekat Pesta Buku, apabila kita tanyakan kepada para khalayak waktu tu kan, agak-agak kalian apakah yang seorang OKU ini dapat kerja kan? OKU ni dia nak kerja apa sebenarnya? Jadi ada yang sebut tukang masak bang kan? Betul. Tukang masak. Tukang masak. Susah lah. Tergelak lah. Tukang masak ni kalau Abang Rosti jawab tu macam mana bang? Susah lah kan kalau ada nanti terbakar dapur ni. Terbakar dapur ataupun kalau padahal saya tak pun. Ataupun kalau tersalah ada potong bawang. Tersalah potong bawang, masuk binatang, tak nampak kan? Jadi itu semua adalah stigma yang mudah untuk orang menuding jari. Bila sesuatu berlaku, ni semua pasal kau lah, kau OKU, kau tak nampak, kau tak dengar. Mudah untuk kita mencari kambing hitam. Jadi sakit sebenarnya masyarakat kita ni bang. Dan saya nak membawa, mungkin abang ada ulasan ke tentang dia tadi sebenarnya macam pengalaman saya di Jalan Kelang Lama tu kan. 95 atau 96, saya tak ingat lah. Lebih kurang gitulah. Tapi sebenarnya ketika itu sebenarnya kita ni sebenarnya merasakan bahawa kebanyakan kalau kita tanya masyarakat kita buat survey ke apa, dia kata okey, telah dilindungi oleh kerajaan. Mereka dapat duit JKM, mereka telah maksudnya kerajaan telah membantu. Tetapi pertanyaan saya adalah sebenarnya benarkah, pertanyaannya mungkin agak politikal misalnya, benarkah dasar kebajikan di Malaysia telah melindungi OKU sebenarnya, ataupun sebenarnya sejauh mana kebajikan itu sendiri mampu memenuhi keperluan asas OKU misalnya, ataupun cukup ke dengan duit kebajikan untuk tampung hidup kalau bahasa biasa lah misalnya kan. Jadi dengan andaian itu, mereka merasakan kita tak perlu pun bagi dia kerja sebab kerajaan telah bantu dia. Sampai kan kadang-kadang ada orang tanya saya, misalnya kalau naik Grab ke apa, dia kata, abang duduk dekat rumah yang kerajaan bagi sampai ke tahap tu. Ataupun kalau yang lebih teruk sikit, isteri pun kerajaan tolong cari.
Isteri. Isteri pun kerajaan tolong jari. Sampai ke tahap tu sebenarnya. Jadi ini ada dalam fikiran masyarakat. Dia mungkin tak cakap secara terbuka, tapi kita boleh dengar bisik-bisik itu bila kita lalu, bila kita dulu sebenarnya kalau nak cerita macam mana bentuk penyisihan tu sendiri. Contohnya kita naik bas kan. Ada satu tempat kosong. Okay, kita selalunya driver akan suruh kita duduk di depan lah. Senang dia nak turunkan kita apa semua. Katakanlah di situ ada orang. Kita duduk, orang tu akan bangun. Kerana ada stigma mengatakan bahawa nanti berjangkit. Bukan bangun kerana menghormati, memberi laluan ke apa tak? Dia akan begitu. Kadang-kadang, macam mana saya boleh buat kesimpulan begitu? Kadang-kadang bas dah penuh dah. Bas dah penuh. Ada tempat duduk satu je sebelah kita yang OKU ni. Orang tak akan duduk. Padahal mereka ni dah berdiri lama, dah letih dah sebenarnya. Itu yang saya mungkin saya tak sempat tulis dalam itu tadi, lupa mungkin. Tapi itulah pengalaman-pengalaman yang saya diceritakan oleh generasi terdahulu lah. Kalau dulu tahun 50-60 kalau orang buta pergi kedai makan ke apa kan. Kalau kita panggil cik, saya nak makan apa? Senyap sepi. Tak ada orang menyaut. Padahal kita dengar bunyi orang tarik kursi, bunyi orang. Ini dicerita oleh arwah-arwah pakcik, orang lama, orang buta lama dulu. Dia cerita macam tu. Jadi satu kes tu, dia geram, dia baling duit. Sebab masyarakat telah melayan. Tu kenapa saya cakap, bila masyarakat melayan secara tidak manusiawi, manusia ni dia akan respon sama ada dia rasa makin terpencil ataupun dia melawan. Dia melawan keadaan tadi, dia protes keadaan tadi misalnya. Ataupun dulu kalau cerita santai misalnya, bas Sriwijaya dulu. Kadang kita dah sampai kat pintu kan, bas lalu. Jadi orang buta ni dengan rasa marah dia libas tongkat dia ke bas. Orang di luar yang tak faham ataupun zaman viral sekarang ni, orang pun ambil kamera. Tengok orang buta kurang ajar pukul bas. Tapi orang tidak tahu apa di sebalik cerita tadi. Cerita orang buta pukul bas biasanya. Kan? Jadi nasib baiklah zaman tu tak ada viral ni kan. Kalau ada viral memang dah kecoh dah. Tapi orang tidak melihat persoalan sebenar yang berlaku. Bagaimana mereka tidak dilayan secara manusiawi, nak akses, nak dapat hak untuk hidup tadi, nak naik bas, nak pergi kedai makan, nak pergi di mana-mana, tak dipedulikan. Saya kadang-kadang terfikir lah bang, bila abang cerita macam ni, yelah kita pernah ada pengalaman tau dekat sekolah. Kalau bukan kita pun kita melihat kawan kita kan, kita ni mudah rasa kesian kan. Kadang-kadang kita pernah tengok je kawan kita, dia tak OKU pun bang. Tapi kadang-kadang dia dibuli, kadang-kadang dia disisihkan, dia diejek, orang tak nak berkawan dengan dia. Kita rasa kesian. Kadang-kadang mungkin benda tu berlaku pada diri kita juga. Kita ni tidak OKU pun, tapi kita pernah merasai pengalaman disisihkan di sekolah. Kalau kita kata sekolah tu besar, di kelas lah. Ada 30 orang sekelas, kita lah orang yang selalu diejek, yang dibuli, selalu kita rasa keseorangan, kita rasa takut nak pergi sekolah esok tu. Dan bayangkan bang kan, abang tak perlu bayangkan lah, saya lah yang perlu bayangkan. Saya nak mengajak kawan-kawan Bayangkan, OKU terpaksa berhadapan itu bukan dengan hanya rakan sekelas, rakan sekolah, tetapi dengan seluruh masyarakat yang ditemukan sepanjang dalam kehidupan dia. Ya Allah, memang mencabar. Sebab tu ada orang pernah tanya saya lah, satu driver, kita nak cerita santai. Abang pernah rasa tak nak bunuh diri? Saya senyum je, saya tanya, kenapa abang tanya macam tu? Sebab saya rasa macam nak bunuh diri lah bang. Kenapa? Yalah, putus cinta. Aduh, kelakar lah abang ni cakap. Sebenarnya, kalau nak belajar tabah, belajarlah ketabahan tu daripada orang buta. Tak ada manusia yang paling tabah sekali kat dunia ni sebenarnya adalah OKU. Kita tak pernah dengar dalam dunia ni OKU bunuh diri. Tak ada. Mereka susah mana, hidup terlantar ke apa, ataupun OKU terlantar, tak pernah mereka, walaupun mereka boleh bersuara, kata,
mak bunuhlah saya. Ambil pisau bunuh. Tak pernah. Dan mereka menerima seadanya pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Sebab tu saya ingat dalam satu telemovie, tak ingatlah telemovie tahun berapa, dia kata dia membandingkan bahawa macam mana dia yang ada perasaan nak bunuh diri sebab dia salah parking dekat tempat OKU. Jadi dia kata tak apalah kita parking tempat OKU. Apalah parking dekat tempat OKU ni, mana boleh. Tak apa, dia OKU. Saya bukan OKU walaupun saya ni ada rasa nak bunuh diri. Sebenarnya dialog tu dia simple je dialog tu, tapi macam mana sebenarnya dia secara tersuratnya mengatakan bahawa tak, orang yang merasakan dia cantik ni lah yang ada keadaan tadi. Sedangkan yang OKU tak pernah pun rasa nak bunuh diri. Mereka terima je kehidupan penyisihan tadi, telan saja penyisihan tadi. Sama ada kemudian mereka telan, mereka jadi makin tabah, ada sebahagian. Sebahagian besarnya begitu. Saya menganggap sebahagian besar komuniti OKU yang berdepan dengan cabaran-cabaran kehidupan ni, mereka tabah sebenarnya. Mungkin sebahagian kecil tidak tabah, tapi tidak sampai ke garis melenyapkan nyawa. Tak ada. Saya tak pernah dengar. Okey, bila kita bercakap pasal bunuh diri, melenyapkan nyawa, kita pergi kepada satu bahagian yang penting juga, Abang. Okay. Dalam bahagian ketiga ni, saya kira antara bahagian yang sebenarnya agak mungkin provokatif dan juga agak mencabar khususnya pemikiran kita sebagai seorang Muslim. Sebab Abang membawa satu topik OKU di dalam Islam. Gitulah lebih kurang. OKU di dalam tradisi Islam. Ya. Jadi dekat sana Abang ada menceritakan tentang karamah insaniah. Abang menceritakan tentang fungsi kemanusiaan agama. Abang menceritakan tentang juga kritik-kritik Abang kepada para agamawan. Mungkin Abang boleh ceritakan sedikit kepada kita semua berkaitan apakah masalah sebenar yang ataupun dilema sebenar tentang diskurs OKU ini di dalam tradisi Islam ni, bang. Sebenarnya benda ni terasa terlalu lama dalam diri saya. Saya bukan baru 2015, baru 2023 terfikir untuk kritik golongan agama. Tak. Saya mengalami keadaan ni sejak saya kecil lagi sebenarnya. Maksudnya bila saya melihat bagaimana golongan agama ataupun golongan yang belajar agama ataupun golongan yang merasakan mereka menguasai agama tidak melayan OKU secara sepatutnya. Dan kemudian masa saya sekolah rendah, ustazah saya bercerita tentang kisah Nabi Nuh dalam Bahtera Nabi Nuh. Dia menggunakan kitab Qisasul Anbiya masa tu. Dia bercerita tentang macam mana dalam Bahtera Nabi Nuh ni kemudian ada orang-orang yang tak beriman datang dan mereka ni lah cacat. Mereka lah OKU. Kemudian ada seorang dua tu terjatuh dalam najis. Lalu mereka jadi sembuh. Dan ini adalah cerita yang sangat common tau di kalangan komuniti beragama. Dan saya masa tu dalam hati kecil saya, kenapa najis ni dikaitkan dengan boleh menyembuhkan kecacatan? Ya, saya tak terfikir. Saya pun mendengar benda tu daripada kecil tapi saya tak berfikir ke arah mana abang fikir ni. Kan? Apabila jatuh ke dalam tahi tu tiba-tiba yang buta pun boleh sembuh. Ya. Boleh melihat semula. Betul. Tapi apakah perkaitan antara orang buta dengan tahi yang diceritakan tu, saya tak pernah terfikir sampai ke situ. Okey, sambung bang. Dahsyat dahsyat lah. Sebenarnya naratif tu nak mengatakan tentang bahawa sebenarnya kecacatan atau kurang upaya ni sama level je dengan najis. Itu sebenarnya. Dan sebab tu kenapa sebenarnya naratif tu bila saya pernah tanya dekat TikTok ustaz-ustaz kat situ, diorang pun tak boleh nak jawab benda tu. Diorang tak boleh nak jawab tentang diorang tahu, diorang mengaku bahawa ini cerita yang common di kalangan golongan agama. Sangat common dan benda tu memang ada dalam kitab Qisasul Anbiya. Sayang saya dah hilang koleksi yang kitab buku tu dalam bahasa Melayu. Jadi dari situ
saya mula rasa, kenapa ada naratif ini? Kenapa orang-orang beriman, orang-orang tidak beriman diberikan imajinasi cacat? Dan untuk menyembuhkan orang-orang yang kafir, yang tak beriman ni tadi, mereka perlu dijatuh atau terjatuh dalam najis dan mereka sembuh dan mereka beriman. Kalau kita dengar naratif ni dia macam magic tau. Power najis ni. Tapi sebenarnya ada hal yang terselindung di balik itu. Okay. Itu ketika saya sekolah rendah lah apa semua. Lepas tu bila saya sekolah menengah, kita belajar tentang surah Abasa apa semua kan. Nabi malingkan wajah daripada Abdullah bin Maktum apa semua. Tetapi ketika itu sebenarnya saya merasakan tak ramai ketika saya belajar sekolah agama dulu, tak ramai ustaz yang sanggup nak mengajar orang buta. Tak sanggup. Maksudnya mereka macam apa. Tapi padahal pesan Quran, pesan ini semua adalah untuk tidak membiarkan orang buta ni tadi daripada pendidikan agama. Maksudnya orang buta berhak untuk mendapat pendidikan agama misalnya. Tetapi kenapa dorongan terhadap ini sampai sehingga sekarang ini pun, cubalah cari di Malaysia ada tak satu tahfiz khusus berkaitan mengajar Quran kepada OKU? Anda tak akan jumpa. Tapi sekarang ada bang, Darul Quran. Sebenarnya Darul Quran tu bukan tiba-tiba wujud tau. Darul Quran sebenarnya dirintis oleh dulu zaman pusat Islam tahun 90-an. Itu tidak dirakam dalam sejarah lah. Tapi ramai kawan-kawan, tapi banyaklah faktor-faktor ini semualah. Okey. Tapi maksudnya saya melihat bagaimana keengganan komuniti beragama untuk mendekatkan OKU ni, khususnya OKU penglihatan kepada agama. Ataupun yang paling terbelakang misalnya adalah orang Pekak. Orang Pekak sangat terbelakang dalam bidang agama sebenarnya. Sebab mereka menganggap macam mana kita nak mengajar Quran, mengajar ini. Sebab tu pengetahuan masyarakat, kalau kita macam saya pergi dekat kampung misalnya, kadang-kadang kita bawa Quran Braille ataupun Yasin Braille apa semua kan. Diorang akan berbisik. Diorang tak perlu, diorang hafal. Diorang tak perlu pun Quran. Maknanya imajinasi tentang Quran Braille tu tak ada dalam, dia hanya muncul bila saya ingat dalam 2010 atau 2012 macam tu lah. Dia dah mula sebab peranan media untuk highlightkan tentang Quran Braille. Lepas tu ada kajian tentang Quran Braille. Itu baru masyarakat sedar wujudnya Quran Braille. Walaupun seperti saya sebut dalam buku ni, Quran Braille dah ada tahun 1953 lagi, dah sampai ke tanah Melayu kan. Baik, itu dari situ. Lepas tu bila saya semakin dewasa, bila ustaz-ustaz datang ke ceramah kepada orang buta, mereka tidak berceramah secara mereka hanya lebih pada mengata, orang buta ni hati terang, orang buta ini, orang buta itu, orang buta ini. Itu sahaja. Mereka tak pergi kepada macam membangunkan dia punya kepercayaan diri, ataupun masa tu saya tak pernah dengar pun tentang dalam Islam ni selain daripada Allah Maktum ada banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang okey. Sebenarnya setelah 2013 barulah saya bila explore benda ni, saya dapati rupanya kita ada tradisi itu. Kita ada tradisi dunia Muslim yang membangunkan potensi OKU. Kat situ saya mula sedar lah. Dan perlahan-lahan saya gali sendirilah bagaimana melihat perspektif Quran, hadis misalnya. Ataupun saya sebut sendiri, kita biasa dengar tentang hadis jariah. Sebenarnya dalam pandangan Hamzah Al-Bakri, jariah yang hamba sahaya yang tunjuk kata Allah kononnya di langit itu tadi sebenarnya adalah orang bisu. Itu pandangan Hamzah Al-Bakri. Saya sebenarnya bila dengar seorang ustaz sebut pasal itu, saya kata aku dah fikir lama dah benda ni.
Sebenarnya banyak aja ayat Quran, surah Al-Mujadalah misalnya cakap pasal ayat sebabun nuzul yang cakap pasal ada seorang sahabat yang kurang pendengaran datang pada Nabi nak dengar tazkirah Nabi, tapi sahabat-sahabat lain tak nak lapangkan tempat duduk. Lalu turun ayat tadi untuk seorang sahabat ni lapangkan tempat duduk. Ayat itu jelas menunjukkan asbabun nuzul tadi adalah orang yang kurang pendengaran. Jadi kenapa saya berkata dalam hati saya, kenapalah engkau orang yang menguasai segala ilmu alat ni tadi tidak menceritakan kepada kami yang tak kuasai ilmu alat ni tadi bahawa kami wujud dalam zaman Nabi. Kami adalah sebahagian daripada komuniti yang disantuni oleh Nabi. Jiwa saya memberontaklah ketika itu. Belum cerita yang tadi masa yang first zaman kanak-kanak tu tadi kan. Jadi dia berlanjutan dan dia bertumpuk. Sehingga menggerakkan saya sendiri. Sehingga kawan saya kata, kita tak boleh harapkan orang lain kaji. Kau tak boleh harapkan golongan agama kaji. Kita kena kaji sendiri. Tapi apa sumbernya ketika itu? Jadi, dah kebetulan bila dalam 2012 dah ada kajian-kajian macam Muhammad Ghali tulis pasal disability in Islamic law apa semua kan. Jadi dari sumber itulah saya baca, telaah dan itulah saya kembangkan benda tadi. Tapi betul lah bang, kita bercakap tentang agama bila bersebut pasal OKU ni kita akan bertemu lebih banyak dalam hal-hal fiqh. Kan? Fiqh OKU dari sudut apa, nak solat, macam mana dia nak fiqh jinayat, macam mana kalau OKU hendak dihukum, macam mana kalau OKU ni mencuri. Tak. Dia lebih kepada persoalan-persoalan zakat pun hampir tak terdengar, betul? Zakat, betul ya, betul. Hampir tak terdengar pun zakat, betul? Betul. Jadi tentang hal-hal macam mana nak mengupayakan OKU di dalam konteks Islam, di dalam konteks kehidupan beragama itu tidak ada. Kita tidak menemukan buku-buku yang secara wacananya itu adalah mengetengahkan tentang bagaimana mengintegrasikan OKU di dalam masyarakat menurut Islam. Ya. Apakah kaedah-kaedah yang Nabi SAW guna untuk mengupayakan masyarakat OKU di zaman Nabi SAW? Betul. Dan tak kala saya pun terfikir lepas abang menyebut kan, apabila para sahabat semua berperang, mestilah ramai yang tercedera. Betul. Dan daripada yang tercedera itu pastilah dalam kalangan mereka menjadi sebagaimana apa yang kita konsepkan hari ini ialah OKU. Betul. Yang tempang kakinya, betul. Yang tempang tangannya, daripada hadis banyak cerita kan. Tapi bagaimana Nabi SAW mengupayakan mereka untuk integrate masuk dalam masyarakat? Bagi bako makanan ke? Adakah dengan bagi makanan, bagi dinar, bagi dirham sebagai contoh? Yang saya ingat satu kisah yang abang bangkitkan adalah bagaimana Nabi SAW jadikan rumah sahabat yang OKU tadi tu sebagai masjid untuk orang berjemaah di sana. Betul. Tidak perlu untuk dia keluar, tetapi orang yang pergi ke sana untuk menunaikan solat jemaah. Jadi saya kira bahawa keupayaan untuk penghak upayaan OKU ini adalah masih sangat baru dan lemah lah dalam tradisi pengajian Islam dalam negara kita. Kalau saya boleh ulas sedikit, mungkin bukanlah pasal OKU tetapi saya mahu mengkritik bahawa orientasi pengajian Islam kita adalah orientasi fiqh. Sebenarnya kita tidak memasukkan ilmu-ilmu sosial ke dalam kajian-kajian keislaman. Inilah dilema kita sebenarnya. Lepas tu bila kita bicara tentang fiqh OKU tadi, kita membicarakan tentang fiqh yang bersifat personal, pribadi, taklif pribadi. Kita tidak melihat taklif syarak itu pada taklif sosial atau negara mempunyai taklif terhadap masyarakat misalnya. Ini kritik saya terhadap apa yang disebut sebagai usul fiqh lah. Maksudnya sepatutnya fiqh itu tidak hanya melihat persoalan taklif pribadi tetapi juga melihat pada taklif sosial. Itu sedikit sajalah. Mungkin untuk perbincangan lain lah kan. Tetapi inilah dilema kita. Kita terperangkap dalam keadaan tadi. Lalu sebenarnya akhirnya bila kita cakap pasal OKU, kita tidak memikirkan persoalan sosial. Tetapi paradoksnya pula,
kita bercakap untuk membina sebuah masyarakat Islam. Ataupun mungkin kita bercita-cita untuk membina sebuah negara Islam. Tetapi kita tidak membina tiang seri yang kuat. Kita tidak membangunkan asas-asas kebudayaan, asas-asas sosial ke dalam masyarakat untuk membina negara dan masyarakat Islam. Itulah paradoksnya pada kita lah. Jadi saya kira bahawa topik agama apatah lagi pada hal yang membicarakan tentang OKU ni bang, masih sangat mentah di dalam diskusi di dalam negara kita. Betul. Wacana tentang hal ni. Dan jadi saya rasa apatah lagi kita nak bercakap macam ada satu topik abang menggunakan fungsi kemanusiaan agama. Ini bercakap tentang fungsi sosial yang abang sebutkan tadi. Semua nak mengejar soleh peribadi, meninggalkan soleh sosial kan. Kesalehan sosial. Jadi ini adalah hal-hal yang patut kita renungkan, khususnya buat para ugamawan, para alim, cendekiawan, asatizah, guru-guru, supaya macam mana kita nak meletakkan hal ini menjadi suatu keutamaan untuk membincangkan sesuatu dalam konteks sosial, mengintegrasikan seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat kita untuk terjalin di atas landasan agama. Jadi mungkin ini antara hal yang boleh kita renungkan abang. Dan saya rasa kritikan dan juga muhasabah ini telah abang pun muatkan di dalam bahagian yang ketiga ni, OKU dalam tradisi Islam. Walaupun kita nak berbicara lanjut, banyak hal yang lagi kita boleh kedalamkan di dalam hal OKU dalam tradisi Islam, tapi masa tak mengizinkan bang. Saya just nak pergi kepada bahagian terakhir daripada buku abang, iaitu bahagian dengan daripada idealisme ke aksi. Saya pada tahun 2012, waktu abang aktif di dalam OKU Bangkit kan, saya kira waktu tu saya juga masih lagi mahasiswa, dan saya juga aktif kalau kira sebut di jalan raya, aktif jugalah sedikit sebanyak. Dan saya kira saya mengikuti perkembangan abang sewaktu itulah, walaupun kita belum saling mengenali, tapi saya dah mengenali abang lebih awal lah sebagai sosok aktivis OKU, bawa OKU Bangkit sehingga membawa turun OKU berdemonstrasi di jalanan bang pada tahun 2012. Saya kira itu rekod lah. Itu rekod membawa OKU untuk turun protes ke jalan raya kan. Dan abang memimpin gerakan itu. Dan saya kira bahagian yang keempat ini adalah sebuah catatan dokumentasi yang saya kira tidak patut dikesampingkan dan patut direkodkan, disimpan sebagai salah satu daripada episod perjuangan OKU dalam merintis haknya di dalam negara kita. Mungkin abang ada komen yang lain selain daripada apa yang saya sebut tadi. Sebenarnya OKU Bangkit tu bukanlah tiba-tiba muncul lah. Tak. Dia satu proses yang panjang. Apa yang kita nak sebut sebagai sebuah gerakan sosial itu dia tidak datang tiba-tiba. Gerakan OKU Bangkit 2012, sempena memilih perkataan 2012 tu adalah kita adalah dekad ketiga untuk pelan tindakan antarabangsa berkaitan OKU. Dan 10 tahun ke belakang, maksudnya daripada tahun 2000 ke 2010 itu sebenarnya dah ada gerakan-gerakan sosial lain misalnya, ataupun gerakan advokasi lain misalnya, ataupun ketika tahun 2000 Malaysia dah diperkenalkan dengan Disability Equality Training. Dan sebenarnya DET itu pun sebenarnya dirintis sejak tahun 80-an, tetapi dia tepu kemudian tahun 90-an, dan bila masuk tahun 2000, bila kita nak buat akta dan tanda tangan CRPD, itu antara latar luar dan latar luar lah, latar dalaman komuniti OKU semakin terperuk, semakin mengalami cabaran-cabaran ekonomi apa semua. Jadi juga dengan pergolakan politik politik nasional ketika itu, dan itu yang menjadikan faktor penggerak kepada OKU Bangkit lah. Dan saya kira OKU Bangkit taklah menyelesaikan semua hal.
Kita tak ada formula ajaib untuk menyelesaikan persoalan OKU. Dan saya selalu berharap bahawa generasi selepas saya akan menyambung balik. Menyambung semula apa yang telah kami buat. Kami hanya merintis sahaja. Kalian yang akan menyambungnya dan orang lain akan meneruskannya balik. Jadi perjuangan ni perjuangan yang maha panjang dan saya rasa setiap orang harus terlibat. Orang komuniti OKU harus menggerakkan persoalan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat juga harus sedar dan menyambut baik dan turut bersama menyertai kesedaran untuk mengupayakan OKU. Ya, baik bang, saya kira bahawa cerita tentang OKU bangkit dan dokumentasi yang telah abang sertakan pada bahagian yang keempat daripada Idealisme ke Aksi ini menutup perbincangan kita di dalam podcast Masyarakat Cantik ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada satu soalan terakhir kepada Abang Rosli, tapi saya simpan sekejap. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kalau tuan-tuan kawan-kawan semua nak tahu tentang pembikinan tentang buku ni, sebenarnya ini bukanlah podcast yang pertamanya kita buat. Sebelum ini kita dah buat suatu wawancara juga. Wawancara pendek, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit bang kan. Kita bertanyakan tentang seputar hal tentang buku ini, tentang pembikinan buku ini, ataupun mudah kata intipati yang utama di dalam buku ini yang tuan-tuan dan puan-puan ataupun kawan-kawan boleh tengok dari video yang sebelum ini. Maknanya video ini kita menghuraikan dengan lebih dalam, dengan lebih terperinci dari satu bahagian ke satu bahagian dan melengkapkan video yang sebelum inilah. Jadi kalau belum puas sebenarnya kawan-kawan mendengar apa yang Abang Rosli ingin katakan, boleh juga rujuk video sebelum ini. Tapi satu soalan terakhir yang saya nak tanyakan abang, apabila kita ke pesta buku baru ni bang, dan juga apabila saya bertemu dengan kawan-kawan memperkenalkan mereka tentang buku Masyarakat Cantik, antara persoalan mereka adalah siapa yang menulis buku ini. Bila kita cakap OKU, macam mana OKU boleh menulis? Adakah dia mengupah orang untuk menulis? Ataupun dia hanya bercakap orang lain merekodkan? Ini semua menjadi tanda tanya kepada orang bagaimana seorang OKU penglihatan menghasilkan buku. Mungkin abang boleh ceritakan sedikit sahaja sebab saya takut habis tu memory card dekat dalam kamera kita. Jadi sedikit saja sebenarnya. Adakah abang yang menulis buku ini? Kalau abang menulis macam mana? Abang menggunakan komputer ke? Abang bercakap ke? Siapa yang menaip ke? Silakan abang. Saya yang tulis buku sendiri. Okay, saya yang menulis, menaip, mengedit dan komputer yang saya gunakan sama sahaja. Keyboardnya sama, skrinnya sama, kompresornya sama. Cuma yang membezakannya adalah komputer saya ada screen reader ataupun baca skrin. Anda boleh rujuk di Google, type screen reader for the blind ataupun di YouTube, anda akan tengok bagaimana screen reader berfungsi. Begitu juga dalam telefon. Jadi tak timbul persoalan adakah saya mengupah orang, tak ada duit pun nak upah, ataupun mungkin saya baca ke kaset ataupun ke pita rakaman, itu juga tidak. Tetapi segala ayat, segala lenggok bahasa itu adalah kepunyaan saya. Jadi mungkin kalau ada yang melihat podcast ni daripada awal tertanya-tanya macam mana dia menulis buku, maka itulah Abang Rosli dah menjawab lah tadi kan. Dan juga harapnya jawapan itu menjelaskan kepada sesiapa yang walaupun yang malu bertanya tentang macam mana Abang Rosli menulis buku. Sebab soalan itu bukan hanya di PBA KL, selepas PBA KL orang tanyakan juga kepada saya. Ya, betul. Jadi ini Abang Rosli tuan badan menjelaskan sendirilah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Abang Rosli kerana berjaya menjayakan podcast kita pada hari ini. Lama sebenarnya kita dah tak buat podcast, kita dapat buat podcast lagi dengan Abang Rosli. Dan untuk kawan-kawan, teman-teman yang belum mendapatkan buku Masyarakat Cantik, saya nasihatkan dapatkanlah buku Masyarakat Cantik, Enigma Penyelesaian OKU ini. Kalau di kawah buku kita memang jual dengan harga RM45 senaskah. Apatah lagi apabila Abang Rosli menyebut bahawa ini adalah buku antara buku yang terakhir dia dalam menulis topik ataupun diskusi secara khusus tentang OKU. Dan orang kata ni adalah penghabisan dah
penghabisan kepada diskurs yang dikemukakan oleh Abang Rosli dalam membicarakan tentang OKU. Jadi kawan-kawan, terima kasih sebab setia hingga ke akhirnya. Terima kasih juga Abang Rosli. Sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam banyak-banyak lagi program dekat Kawah Buku. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.